أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تحية مباركة تحية وسلاما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan keizinan kepada kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala di antara maghrib dan isya. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajar kepada kita supaya kita menghadiri majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana mafhum daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut juga sebagai fadailul a'mal. Huduru majalis ilmu afdala min salah alfa rakaah wa huduru majalis ilmi afdala min iyadatu alfa marid wa huduru majalis ilmi afdalu min yushayyi'u alfa janazah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan juga dengan fadailul a'mal, perlu memahami dengan terperinci ataupun menghalusi daripada hadis ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadir majlis ilmu lebih baik daripada solat 1000 rakaat. Hadir majlis ilmu lebih baik daripada menziarahi 1000 pesakit. Hadir majlis ilmu lebih baik daripada mengiringi 1000 jenazah. Dan kalau kita lihat, hadis ini menunjukkan peri pentingnya menghadiri majlis ilmu. Bukanlah maknanya hadis ini mengatakan hadir majlis ilmu tak perlulah kita ziarah kubur, tak perlulah kita ziarah orang sakit, tak perlulah kita ikut jenazah. Bukan. Sebenarnya hadis ini menunjukkan apa gunanya kita solat 1000 rakaat tapi 1 rakaat pun kita tak tahu apa yang kita baca, apa dia daripada syarat rukun fardu. Maka sebab itu hadis ini mengatakan hudur majlis ilmu. Hadir majlis ilmu juga adalah di antara makna untuk kita menghadirkan diri menuntut ilmu, menimba ilmu. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis ni hadis sahih. Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu ini fardu, wajib bagi orang muslim lelaki dan muslim perempuan. Hadis ni pula kita lihat bagaimana wajibnya menuntut ilmu. Bukan menuntut ilmu ni sekadar ikut-ikut. Menuntut ilmu ni belajar betul-betul. Sebab tu kalau kita pergi sekolah, mana ada cikgu suruh datang bawa diri je? Cuba bagi tahu saya, sekolah mana bawa diri je? Sekolah mana? Tadika? Tadika tak ada buku? Ada buku. Sekolah rendah ada buku? Ada buku. Sekolah menengah ada buku? Ada buku, ada buku teks lagi. Dulu masa kita sekolah kerajaan dulu, sebelum nak sekolah, pergi sekolah balik, SPBT, sistem pinjaman buku teks. Ada buku teks lagi, ada buku tulis. Tapi malangnya hari ini orang yang menuntut ilmu di masjid di surau tidak ada keinginan untuk bawa buku teks. Tapi alhamdulillah lah, adalah juga simpanan. Setiap kali, maklumlah, setiap kali ustaz datang bukunya beza-beza pula. Dah lah sebulan sekali.
Saya kalau ikutkan saya nak excuse. Excuse malam ni, tapi bulan lepas dah excuse. Sebab saya bersama dengan ulama Quran Qiraat. Dia Tarim Hadramaut, jadi saya kata tak boleh ni. Tak boleh excuse. Nanti banyak kali rongak, berat juga. Kan? Anak murid datang nak belajar, nak mengaji, jadi tak boleh. Esok pun ada program juga dekat Sungai Tekal. Ini pun duk fikir lagi. Nak tangguh ke tak tangguh. Kita ni bila tangguh-tangguh, orang pihak masjid dia kata berapa lama ustaz ni cuti? Nanti kita tukar ustaz lain. Jadi sebab itulah nak memikir juga ni. Ada program dekat Sungai Tekal, Pahang. Walhasil, tadi saya kata dah menuntut ilmu. Jadi tahniahlah siapa yang datang malam ni niat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi menuntut ilmu 3 ilmu yang wajib. Ini kalau boleh 3 ilmu ni, kalau boleh kita dah khatam salah satu kitab daripada ilmu tersebut. Yang pertama ilmu tauhid, ilmu akidah. Kita kena khatam. Baru-baru ni saya rakam pengajian saya oleh TV Al-Hijrah. Tak tahulah. Mana tahu ada rezeki tiba-tiba masjid ni pula dipilih. Dia ada program TV Al-Hijrah, iaitu masjid ke masjid, apa tu? Suara masjid ke masjid. Minggu lepas minggu keempat saya mengajar hari Ahad di Masjid Serdang Jaya, Serdang Raya. Jadi shoot pengajian saya tu di sana. Manalah tahu satu masa tiba-tiba pihak TV Al-Hijrah kata nak shoot kat sini. Maknanya shoot kat sini ya. Tapi bila shoot TV tu barulah kita nampak ramai orang. Nak tunggu ramai orang, tunggu TV datang. TV datang je ramai ya. Tapi saya sempatlah cedok sikit. Cedok setiap orang yang datang, Allah memandang pada niatnya. Lepas tu saya sambung lagi. Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan akan datang pengajian kita ramai macam ni juga. Jangan datang TV je kau ramai. TV tak ada tak ramai. Ini balik pada niat masing-masing. Baik. Kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat, iaitu dalam bahasa Arabnya Risalatul Muawanah wal Muzaharatu, Risalatul Muawanati wal Muzaharati wal Muazarat, iaitu karangan seorang ulama. Ini tak boleh juga kata karangan, sebab beliau ni matanya buta. Al-Imam Qutbul Ghaus Al-Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ni matanya buta, yang menulis pengajiannya adalah anak muridnya ataupun anaknya. Jadi ini dipanggil pengajian imla. Tahu imla? Mana bila guru mengajar dia catat. Catat. Jadi itu imla. Baik. Malam ni insya-Allah kita sambung pengajian kita pada bab muka surat apa? 16. Kena pula tajuknya. Jangan campur aduk niat buruk dengan niat yang baik. Ke ataupun atas tu? Bila berniat amalkanlah segera. Dah Jangan campur aduk niat buruk dengan yang baik. Wala talbisul haqqa bil batil. Tu ayat Quran dia. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur aduk yang hak, yang benar dengan yang batil. Yang benar yang batil. Macam Robin Hood. Robin Hood dia nak bantu orang desa. Dia nak bantu orang desa sebab orang besar-besar zalim. Memeras ugut, ambil hak orang. Jadi dia nak ambil balik. Ambil balik barang yang diambil, dia jadi pencuri. Dia curi balik. Ini wala talbisul haqqo bil batil. Maknanya tak boleh. Benda yang hak, benda yang batil. Kan? Macam contohnya seseorang yang nak membuat rumah orang anak yatim contohnya. Tapi duit yang digunakan ialah duit riba ataupun duit rasuah.
duit makan haram, duit peras ugut orang, ini tak boleh. Ini wala talbisul haqqa bil batil. Dia berniat baik, tapi caranya tak betul. Kata apa? Niat tak menghalalkan cara. Ini kaedah dalam Islam. Kemudian apabila niat yang buruk itu bergantung dengan amalan yang baik. Tak silap saya pernah cerita bab ni. Cerita orang bermusafir. Tahu tak musafir ada hukum dia? Ada hukum dia. Apa hukum dia? Fis safar, apa ya? Saya pun tak ulang kaji. Iaitu orang yang mulanya berjalan ataupun bermusafir, dalam keadaan musafirnya musafir yang jahat. Musafir yang jahat, maksudnya dia musafir tadi tu tujuan apa? Contoh tujuannya nak merompak, nak mencuri, musafir. Jadi dia musafir, boleh tak dia boleh tak dia sembahyang qasar jamak? Sedangkan dia musafir dalam keadaan musafir yang dia hukum dia musafir haram. Musafir dia tadi haram. Jadi boleh tak dia buat solat qasar jamak? Jadi kalau kita lihat niatnya musafirnya musafir yang haram, maka haram dia buat qasar jamak. Kerana dia pergi tadi tidak menghalalkan cara, maksudnya dia pergi tadi. Tapi kalau dalam perjalanannya dia bertaubat, dia bertaubat sebelum dia sampai, dia bertaubat, boleh dia qasar jamak. Dan juga orang yang musafir makruh. Makruh. Contoh makruh apa? Berniaga menjual kain kafan, ataupun berniaga menjual batu nisan. Di dalam hukum fiqh, boleh tak dia musafir tadi? Musafirnya makruh. Ada beberapa musafir makruh, iaitu musafir pada hari Jumaat, makruh. Musafir hari Jumaat makruh, kerana nanti dia tinggalkan solat Jumaat. Sedangkan solat Jumaat wajib dia solat kalau dia berada dalam waktu tempat tu. Jadi macam mana dia boleh bukan maknanya qasar jamak, tapi ini iaitu meninggalkan Jumaat. Boleh tak dia meninggalkan Jumaat? Yang boleh meninggalkan Jumaat kalau dia musafir sebelum solat subuh ataupun solat subuh. Mana pagi subuh dia boleh tinggalkan solat Jumaat. Tapi kalau dia musafir selepas solat subuh, maka dia tak boleh tinggalkan. Tapi dia boleh qasar jamak? Boleh, sebab perjalanannya. Maka ini di antara hukum musafir. Baik, kemudian apabila niat yang buruk itu bergantung dengan amalan yang baik, nescayalah dia akan merosakkannya dan menukarkannya menjadi buruk. Umpamanya seorang yang mengamalkan amalan yang soleh, tetapi maksudnya ialah untuk memperoleh harta kekayaan atau pangkat kedudukan. Maknanya dia ni mengambil ilmu ataupun dia belajar, tapi tujuannya ialah untuk mengaut keuntungan, kekayaan atau pangkat kedudukan. Maka ini telah mencampur aduk. Apa niat menuntut ilmu? Niat menuntut ilmu untuk mendapat keredaan Allah. Niat menuntut ilmu untuk mengajar, mendidik masyarakat, family-nya. Maka itu niat yang baik. Tapi kalau dia belajar tujuannya untuk mengaut keuntungan dunia nanti, maka ini juga termasuk di antara perkara niat yang buruk tapi amalan yang baik. Niatnya tadi tak dapatlah pahala dengan niat buruk tadi. Tapi amalan yang dia buat, kalau sekiranya amalan itu amalan yang diikut dengan niatnya tadi, tidak. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu perlu dengan niat, dan setiap apa yang ia niatkan akan diganjari. Sama juga dalam satu riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda apa? Man hamma bihasanatin fa'amilaha falahu ajruha, falahu ajru asyara hasanah. Siapa yang ada niat nak buat baik, kemudian dia buat baik, dapat pahala 10 kebaikan. Siapa yang niat baik, tak buat baik, dia niat je. Ini orang Melayu kata pahala subsidi. Subsidi. Ingat orang dunia je pakai subsidi. Allah SWT bagi. Tapi Allah SWT ni tak sama pula. Yang niat buat jahat, tak buat jahat. Niat buat baik, tak buat baik. Niat je. InsyaAllah lah pagi esok rasanya nak bangun qiyamul lail. Dah niat dah. Ataupun esok hari Ahad, dah niat lah Isnin nak puasa sunat. Tiba-tiba tak puasa, dapat pahala satu kebaikan. Ni hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui kekasih Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tak jadi umat Nabi, tak dapat ni. Ni hanya umat Nabi saja dapat. Umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi terdahulu semua tak ada ni. Ini special for umat Nabi Muhammad SAW. Siapa berniat jahat, kemudian buat jahat, berapa dapat? 1 kejahatan. Beza dengan baik tadi. Niat baik, buat baik, 10 kebaikan. Allahu Akbar. Ni mana Tuhan kamu ni? Ni mana Allah yang dikatakan Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang? Inilah dia. Inilah dia Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tak lihat apa yang hambanya buat walaupun jahat dengan baik. Baik lagi di up, jahat, alah tak apalah, 9 tu aku maafkan. Allahu Akbar. Ini Allah punya kalkulator. Ini Allah punya kira-kira. Agak-agak kita buat macam tu ke je? Siap engkau. Tak, tutup segala. Tutup segala periuk nasi dia. Tutup dia punya kedai. Tutup dia punya syarikat. Sebab tak puas hati. Silat bulan yang menyedihkan, dibuat-buat cerita pula. Ini syarikat ni kita nak bankrupt kan. Syarikat ni kita nak jatuhkan. Kita datangkan apa-apa fitnah yang boleh sampai dia bankrupt. Ini berat ni. Ni manusia kalau ada ni, ini berat. Allah Subhanahu Wa Taala punya baik dengan hambanya. Kenapa? Kita kata kita sebagai hamba Allah, umat Islam, patutnya kita bantu sesama umat Islam. Kita kena naikkan ekonomi umat Islam. Kita kena bantu orang Islam yang susah. Ini lagi kita menyusahkan. Dia punya bisnes tutup. Dia punya tempat tutup. Tak boleh buat. Tapi silat bulan orang lain punya perniagaan dia lepaskan. Ini bahaya ni. Sebab itu kita lihat Nabi SAW ajar bab ni. Siapa yang berniat jahat, tak buat jahat, Allahu Akbar, fala syai'a alaih, tak ada apa-apa untuknya. Allah tak kira langsung. Seakan-akan dia tak buat dosa langsung. Sedangkan niat tu, niat nak buat dosa. Kenapa dia tak buat dosa? Yalah, mungkin sebab line tak clear. Line tak clear. Niat dia mula-mula nak buat, line tak clear. Allah kira tak? Tak kira. Tak kira apa sebab, apa alasan, tak dikira. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita siap silat bulan, sebenarnya dia ada niat tu, dia ada nak buat ni. Kata, ya salam. Sebab itulah Allahu Akbar. Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tiap-tiap kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sebab itu kaedah Bismillahirrahmanirrahim tu pegang betul-betul tuan-tuan. Kaedah Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang cakap, kenapa ya
kita orang yang beriman kepada Allah, kita orang yang bertakwa pada Allah, tapi kadang-kadang hidup kita lagi susah. Orang yang kafir ni, orang yang kafir non-Muslim ni, dia buat dosa, tak ada pun dia dapat macam kita. Kita ni dah lah, orang kata kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Rezeki pun tak menentu. Hidup susah. Tapi kita semayang tak tinggal. 5 waktu sehari semalam. Ibadah. Tapi hidup, Allah. Tengok orang kaya-kaya raya. Dia tu dah lah tak beriman kepada Allah. Buat maksiat lagi. Buat dosa lagi. Zalim pada orang. Tapi tak ada apa-apa. Ditanya soalan. Kefadha? Macam mana ni kedudukan ni? Kita punyalah ibadah tiap-tiap 5 waktu sehari semalam. Tapi kenapa orang kafir yang tak pernah solat, maksiat lagi bertambah, tapi hidup dia makin senang? Adakah Allah double standard? Kata tak, aku tak. Jawapan dia ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Jawapan dia ada pada Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sebab Allah kata, pemurah aku bagi pada semua manusia. Pemurah aku bagi pada semua manusia. Tapi aku bagi di dunia saja. Sebab tu ada pepatah mengatakan, ad-dunya sijnun lil mu'min, wal jannatu lil kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Yalah, semua benda nak buat tak boleh juga. Dalam bisnes tapi tak boleh makan rasuah, tak boleh makan riba, tak boleh. Walaupun kita ni sama, kan, ada batasnya, ada hadnya. Sebab Allah kata, ini tempat aku uji kamu, tapi tempat yang aku bagi kamu selepas-lepasnya di hari akhirat. Sebab syurga tu aku nak bagi kamu. Jadi jangan terlampau gelojoh kat dunia ni. Sebab takut nanti kamu tak dapat apa-apa kat akhirat. Sebab itu, di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 2 erti. Erti pertama, nikmat. Allah ada bagi nikmat pada semua orang, tapi nikmat dia tak sama. Ada orang mata dia tajam, ada orang mata dia tak apa-apa. Ada orang mata dia pun mata kelabu. Kena pakai spek. Ada orang mata tajam. Ada orang telinga tajam, dengar kuat. Ada orang telinga dia tak boleh, orang jerit baru dengar. Itu nikmat. Nikmat dunia berbeza-beza. Ada orang kaya, tapi kaya rumah dia rumah banglo, rumah agam. Ada orang kaya juga, tapi taklah kaya lebih. Dia boleh dapatlah beli rumah apa semua. Rumah dia dekat teres saja, teres 2 tingkat. Tapi samalah lebih kurang daripada orang yang tak ada rumah langsung. Kan, gelandangan. Tapi boleh tak dia makan minum? Contoh, ada makan minum juga, masih lagi dapat nikmat. Tapi nikmat tu berbeza-beza di antara satu sama lain. Cuma nikmat yang kedua, nikmat yang Allah berikan hanya kepada orang Islam saja, iaitu di hari akhirat kelak. Sebab tu kalau ada orang cakap macam, kenapa di dunia ni bagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqallahu kafiran minhu syarbata ma'a." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau dunia ini ada nilai di sisi Allah sebesar kepak nyamuk. Dunia ni kalau ada nilai di sisi Allah sebesar kepak nyamuk, nescaya Allah takkan bagi orang kafir minum walau seteguk air sekalipun. Setitis air pun takkan dapat. Tapi Allah bagi. Sebab Allah tak kata pun. Allah kata, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan demi negeri akhirat lebih baik daripada dunia. Baik. Umpama seorang yang mengamalkan amalan soleh,
Sebab itu berusahalah wahai saudaraku untuk menjadikan niatmu dalam segala amal ketaatanmu itu tertumpu hanya kepada menginginkan keredaan Allah Ta'ala semata. Sebab itulah kita diajar di dalam Islam ada niat. Cuba tengok niat. Niat wuduk. Nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Cuba baca niat apa solat. Nawaitu usalli fardal maghribi salasa raka'atin makmuman ataupun adaan lillahi ta'ala. Cuba tengok niat puasa. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu belakang tu, lillahi ta'ala. Supaya mendidik jiwa kita buat amal kerana Allah Ta'ala. Sebab tu dalam ibadah kita ada niat. Niat tu mengajak kita supaya apa tujuan kita belajar. Sebab tu saya diajar oleh guru-guru di Hadramaut sana, di Tarim Hadramaut. Setiap kali menuntut ilmu, kami ada niat membaca ilmu. Kami membaca niat tu. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wal-muzakarata wat-tazkir wal-naf'a wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wal-hassa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Itu kalau saya belajar di Tarim Hadramaut, semua pelajar-pelajar kalau duduk pengajian ilmu, nanti ada seorang anak murid macam ketua pelajar lah. Sebelum guru tu aja duduk, semua baca tu. Nawaitu, semua sama. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim, at-ta'alluma wa ta'lim wal muzakarata wa tazkir, semua baca. Satu halaqah, satu kumpulan, semua baca. Supaya kita datangkan niat, aku datang ni nak menuntut ilmu kerana Allah. Aku datang nak mengambil faedah daripada ilmu kerana Allah. Supaya kita bukan niat selain daripada ini. Ini yang diajar. Disebutkan dalam satu riwayat tentang kisah as-salafun salih. Dulu orang tua kita banyak mengajar anak-anaknya supaya mempelajari niat. Apa niat? Nak pergi sekolah, apa niat? Nak bekerja, apa niat? Nak berkahwin, apa niat? Nak berniaga, apa niat? Ini bagus. Ini kalau boleh amalkan. Kalau boleh siapa yang ada anak-anak masih kecil lagi, dia nak pergi sekolah tu, apa niat nak belajar ni? Kalau nak pergi kerja, anak pergi kerja, kau pergi kerja ni apa niat? Biar kita dengar. Dia niat supaya dia mengingatkan diri dia, supaya niat dia untuk apa. Dan ketahuilah bahawasanya dalam suatu amalan itu boleh terkumpul niat-niat yang banyak. Boleh kumpul niat-niat yang banyak. Sebab tu bila kita dalam ibadah, boleh kita niat yang wajib dengan yang sunat. Boleh. Tapi niat yang wajib diutamakan dulu. Niat yang sunat, tapi tak boleh niat wajib dengan wajib. Wajib dengan wajib tak boleh. Niat sunat dengan sunat boleh. Sebab tu bila kita solat sunat isyraq masalah, usalli sunat isyraq wad duha wal hajah wal istikharah wat taubah rak'ataini lillahi ta'ala, boleh. Walaupun ada pendapat mengatakan niat maksudah, maknanya benda yang maksud dia. Jadi yang cantiknya niat nawaitu usalli sunnatal isyraq wad duha. Sebab isyraq masuk sekali dengan duha. Boleh gabung. Sama juga dengan puasa sunat. Kalau kita puasa, contohnya puasa hari Isnin, tapi masa tu adalah puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Boleh gabung. Sahaja aku puasa sunat hari Isnin dan puasa 14. Boleh. Sama juga. Ataupun tiba-tiba hari Isnin, lepas tu hari tu mungkin awal Muharram. Boleh gabung. Sebab tu semua sunat. Boleh gabung semua niat. Atas apa? Atas alasan apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa.
Sesungguhnya setiap perbuatan itu dengan niat, dan setiap niat itu akan diganjari mengikut apa yang ia niatkan. Jadi boleh, kita boleh gabung niat. Dan bahawasanya orang yang mengamalkannya akan memperoleh buat setiap niatnya pahala yang cukup. Misalnya dalam ketaatan, bahawa dia berniat membaca Al-Quran itu kerana bermunajat kepada Allah Ta'ala. Maka sebenarnya orang yang baca Al-Quran itu memanglah dia bermunajat kepada Tuhannya. Kan? Kan ada hadis yang masyhur. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Likulli harfin asyara hasanat. Dan ada hadis yang masyhur, Nabi SAW kata apa? Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap satu huruf akan diberikan 10 kebaikan. Jadi kita tahu tilawah Al-Quran itu ibadah. Membaca Al-Quran itu ibadah. Maka kita niatkan, aku berniat beribadah kepada Allah, niat untuk mendapat ganjaran di sisi Allah SWT, niat mendekatkan diri kepada Allah SWT, niat nak mendengar Allah bercakap denganku. Kata Imam, tak silap saya, Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan kalau anda hendak mendengar, anda kalau nak berbual dengan Allah, bacalah Al-Quran. Tapi kalau anda nak kalau anda nak berbual dengan Allah, sembahyang. Tapi kalau kamu nak dengar Allah bercakap dengan kamu, bacalah Al-Quran. Jadi boleh kita niatkan. Bagus ni. Sekarang ni beduk pun digital juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, marhaban bil qaila, marhaban bi salati alam. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيعا وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي موكم ربنا صغر الله إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله وسلم الحمد لله. Baik, sambungan sedikit. Dan misalnya dari yang mubah, anda meniatkan makan minum anda kerana menurut perintah Tuhanmu yang tersebut dalam firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepada kamu. Anda boleh juga meniatkan dengan makan itu untuk bertakwa, membuat ketaatan terhadap Allah Ta'ala di samping tersebabnya ucapan syukur dari mulutmu terhadap Tuhanmu. Kerana dia telah berkata dalam firman-Nya, Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah dari rezeki Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya. Maknanya, kita makan hari ini, makan tu pun boleh masukkan niat. Niat, Ya Allah, aku makan kerana Engkau memerintahkan supaya aku makan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu. Allah kata, wahai orang beriman, makanlah. Ya, aku makan kerana mengikut perintahmu. Dan aku makan untuk mengikut sunnah kekasihmu. Aku membaca doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar warzuqna khairan min. Dan aku makan untuk menjadi ketaatan kepadamu. Ketika mana aku sihat, aku boleh beribadah kepadamu. Boleh pasang niat. Tengah makan. Apa lagi? Aku makan kerana aku bersyukur dengan rezeki yang telah kau berikan. Kulu min rizqi rabbikum. Makanlah daripada rezeki Tuhanmu. Apa lagi? Makan. Tengah makan, Ya Allah, aku makan ini menunjukkan menzahirkan nikmatmu kepadaku. Makan. Sebab tu ada orang tanya kepada, saya tak silap, Imam Abu Hanifah. Dia tanya, Ya Imam, boleh ke kita ni memakai pakaian yang maknanya berhias lah, berhias dalam keadaan yang agak, orang hari ni kata apa ya, mewah. Mewah. Boleh ke? Boleh ke kita pakai yang mewah? Kalau kita lihat di sini, kata jawapan daripada Imam Abu Hanifah mengatakan, apabila kita ingin menunjukkan, menzahirkan nikmat Allah pada kita, dengan niat kita menzahirkan nikmat Allah pada kita, boleh. Tapi bukan niat belagak, takabur dengan orang. Kau tak ada, aku ada. Ini ego, ini sombong, ini bukhala, ini orang yang bakhil. Ini tak boleh. Tapi kalau kita tunjukkan, pakai pakaian yang elok, pakai kereta yang mewah, pakai, boleh, tak ada masalah. Menzahirkan nikmat Allah pada kita. Yuzhiru asarun nikmah. Tunjukkan kesan nikmat yang Allah bagi pada kita. Dan juga sebab tu kalau kita lihat dalam bab menzahirkan nikmat, kalau ada orang yang kita nasihatkan, dia mungkin sombong, dia mungkin ego punya orang, mungkin takabur, ataupun kerja yang tak elok. Tapi bila kita nasihatkan, dia tak nak dengar. Kan? Macam contohnya, budak-budak main motor kat depan rumah orang. Main punya, itu kalau Piramli itu dia buat cerita lawak tu. Tapi kalau ikutkan sebenarnya betul tu. Dia pergi press motor waktu orang tengah nak tidur. Itu filem apa tu? Filem apa? Seniman Bujang Lapuk. Orang nak tidur, dia pergi press motor. Boom, boom. Sekali tiba-tiba dia kata, ini apa? Dia kata, inilah dia punya presiden dia tinggi. Nak bunyi pin. Lagi perlahan lagi. Tak kasih bunyi pun boleh.
Lepas tu dia pun sebenarnya bukannya dia beggar mana pun. Dia pergi ketuk. Sebab dia pun bukan tahu. Tapi tuan-tuan kena tahu tu, dalam bab tu ada hukum fiqah. Siapa tahu dalam bab tu ada hukum fiqah tu? Hukum fiqahnya hukum motor tu naik atas tu. Hukum motor tu naik atas. Bila dia kata pin tu, dia kata tak nak kasih bunyi pun boleh. Lepas tu dia pun dah, kan dia dah sentuh. Dia dah sentuh motor tu. Tapi motor tu naik atas tu sebab apa? Sebab tuannya tadi. Perasan tak? Sudin masa nak press motor tu, dia stop. Dia kata, cuba press. Kalau dia yang press, motor tu naik atas, itu hukum dia kena kat Sudin. Tapi sebab yang press tu adalah tuan motor tadi, maka tuan motor tadi pada muka. Ini tengok ni hukum fiqah. Gelak-gelak juga, ramai orang tak tahu. Tu Piramli tu tunjuk hukum fiqah tu. Hukum fiqah. Sebab tu Sudin dia tak. Kalau Sudin yang ni, dia kena turunkan. Sebab tu dia apa tu? Mana pula motor aku ni? Lepas tu dia pun kata, hai. Lepas tu bini dia pun keluar. Bang, motor mana? Tu. Macam mana pula motor ni boleh ada ke atas? Inilah abang pening kepala ni. Lepas tu lepas tu dia keluar balik. Dia kata, abang apa? Jual motor je bang. Kalau saya tak silap, kata Allahyarham Aziz, kata itu spontan. Itu spontan. Dia tengok orang tu, dia kata, jual motor je. Tapi tu hukum fiqah. Subhanallah. Hebatnya Allahyarham Tun Sri Piramli. Sebab beliau bukan orang biasa, walaupun memanglah seniman. Tapi beliau ada anak murid kepada Tuan Guru. Tuan Guru Syekh Abdullah Fahim. Itu guru kepada Allahyarham Tun Sri Piramli. Sebab tu kita tengok macam mana dia gunakan dalam filem dia ada hukum fiqah. Banyak lagi. Tapi tak payah, itu lain kali. Baik. Banyak yang semangat. Baik, maka kiaskanlah dari dua misal tersebut di atas tadi selainnya daripada bermacam-macam ketaatan dan perkara-perkara yang mubah. Maknanya boleh lah. Sebab tu ada sebahagian ulama, khususnya saya ada buku tu, Kitabun Niyah tajuk dia. Buku tu nama dia Kitabun Niyah. Dalam tu niat orang nak kahwin, niat beli rumah baru, niat macam-macam niat. Kan, niat nak berbisnes, ada niat. Sebab tu kalau boleh kita datangkan niat-niat yang banyak dalam setiap ibadah, dalam setiap perbuatan yang kita nak buat. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang, tajuk kita di mana patut ditujukan niat. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pertemuan kita pada malam ini. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka raqa wa anta lam tadzal dzalika ahla. Ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli fakir wa ya muqawwi kulli dhaif wa ya ma'man kulli makhif. Yassir alaina kulli asir fatisirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan fasir hajatuna katsir hajatuna katsir. Hajat kami banyak ya Allah, hajat kami banyak ya Allah, hajat kami banyak ya Allah. Permudahkan segala hajat kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau lebih mengetahui apa yang ada dalam isi hati kami ya Allah. Ya Allah, Kau permudahkan segala urusan hidup kami ya Allah. Kau lepaskan segala kesulitan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, setiap dosa yang telah kami lakukan, setiap kesilapan yang telah kami lakukan, setiap dosa maksiat yang kami lakukan, agar Kau ampunkan dosa kami dengan sebab hadirnya kami dalam majlis ilmu ini ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami mohon padamu ya Allah, pada saudara-saudara kami yang berada di bumi Palestin khususnya, dan saudara kami yang berada di Timur Tengah, saudara kami yang berada di bumi Yaman, saudara kami yang berada di bumi
di bumi Libya, berada di bumi Lebanon, dan berada di bumi Iran, Iraq, dan seluruh negara Arab. Kami mohon padamu ya Allah, selamatkan saudara kami ya Allah, selamatkan saudara-saudara kami umat Islam seluruh dunia ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta ampunan maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.